Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Muhammad Faizul Iskandar bin Jawadi. Nombor metrik 282806 akan membentangkan halangan dan cabaran sistem demokrasi di Malaysia. Okey, pertama, pengenalan. Selepas mendapat kemerdekaan daripada British pada tahun 1957, Malaysia mengamalkan struktur politik mereka. Berikutan kekalahan Malayan Union pada tahun 1946, rundingan untuk kemerdekaan negara bermula, yang akhirnya membentuk ciri-ciri negara sehingga ke hari ini. Rundingan dan tahap toleransi yang tinggi digunakan untuk menghiasi proses penulisan Perlembagaan Suruhanjaya RED dan garis masa untuk menubuhkan sebuah negara yang merdeka. Ini termasuk hak kerakyatan dan penerimaan orang bukan Melayu ke dalam negara Tanah Melayu yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1948. Walau bagaimanapun, persefahaman hasil daripada kontrak sosial yang dicapai oleh orang Melayu dan bukan Melayu telah melahirkan Persekutuan Tanah Melayu yang berlangsung sehingga mencapai kemerdekaan. Malah pemahaman ini telah berkembang menjadi titik perbalahan untuk hubungan kaum di negara ini. Persepsi masyarakat terhadap demokrasi secara tidak langsung telah berubah akibat cabaran demokrasi yang dibawa oleh globalisasi. Model demokrasi barat yang meletakkan nilai tinggi terhadap hak asasi manusia telah memberi kesan kepada ideologi demokrasi yang ingin memilih pemimpin. Kebimbangan kemanusiaan seperti kebebasan, hak sama rata untuk semua, kesamaan dan keadilan mula membentuk asas perjuangan masyarakat sivil dan parti politik untuk sebuah negara. Malaysia dan negara-negara lain di seluruh dunia tidak terkecuali daripada keadaan ini. Ini juga menjejaskan kontrak sosial yang termaktub dalam perlembagaan dan memburukkan keretakan negara dalam hubungan atau integrasi kaum. Bagi menentukan sama ada perjuangan untuk demokrasi mempunyai kesan, kajian ini mengkaji bagaimana masyarakat majmuk Malaysia akan terjejas dari segi integrasi nasional dan keharmonian kaum. Kedua, teori dan konsep berkaitan. Sistem politik nasional yang merangkumi hak untuk berpolitik, hak untuk kesamaan pilihan raya yang bebas dan adil dan menghormati undang-undang dikatakan telah berubah secara demokratik. Ia juga dilihat sebagai penyesuaian beransur-ansur model demokrasi dalam struktur politik sehingga negara demokrasi terbentuk. Namun pada peringkat awal demokrasi, ia hanya merujuk kepada pemilihan pemimpin dan penggubalan dasar yang mencerminkan hasil kesepakatan atau konsensus yang merupakan majoriti. Demokrasi menurut pendapat Parenti 2002 ialah kebolehan menyuarakan fikiran tanpa menghadapi penindasan masyarakat atau ekonomi. Kesamaan hak dan keadilan juga ditunjukkan. Selain itu, Miroff, Siedelman, Swanstrom dan Luka 2010 mentarifkan pendemokrasian sebagai tahap di mana keputusan telah dibuat secara adil dan menegakkan hak setiap orang. Di sini amat jelas aspek demokrasi barat yang paling menekankan kebebasan dan nilai hak asasi manusia. Demokrasi liberal dilihat sebagai hak asasi manusia sejagat oleh majoriti ahli akademik barat. Untuk lebih memahami struktur dan cabaran yang dihadapi oleh sesebuah negara, penyatuan demokrasi tidak begitu ditekankan. Malah demokrasi liberal sebagai satu konsep yang digunakan secara tidak adil untuk membandingkan negara membangun dan negara bekas penjajah. Hasilnya, model demokrasi yang dibawa oleh negara barat dan Eropah secara amnya menggambarkan kemakmuran sosial dan ekonomi. Model demokrasi bagi negara-negara Asia mempunyai nilai dan sifat tersendiri yang jelas, berbeza daripada demokrasi liberal barat. Sistem politik yang sering berorientasikan barat sebagai contoh kejayaan sistem itu jelas memartabatkan demokrasi barat. Menurut kenyataan Fukuyama 1992 dalam bukunya The End of History and the Last Man, beliau berujar bahawa pasca Perang Dingin adalah kemenangan doktrin politik yang hanya memberi ruang kepada demokrasi liberal barat untuk bertahan dan berkembang. Fukuyama tidak secara khusus menangani sejarah penjajahan atau kesan kapitalisme barat yang masuk melalui demokrasi liberal yang tinggi.
Berkaitan dengan kajian demokrasi di Malaysia, terdapat beberapa peringkat yang kembali kepada pengisytiharan kemerdekaan negara pada 1957. Ia boleh dipahami berdasarkan kepimpinan politik Tunku Abdul Rahman. Sejak itu sehinggalah Najib Razak. Setiap kepimpinan ini membawa acuan tersendiri dan jenama demokrasi yang tersendiri. Ia merupakan satu proses yang mencabar bagi sebuah negara yang mempunyai sejarah penjajahan dan gabungan sistem konvensional. Demokrasi Malaysia berbeza daripada negara lain yang berpegang kepada visi liberal demokrasi barat. Menurut kes Zakaria, Milne dan Mauzi 1999, penyatuan demokrasi dengan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen lebih mirip kepada demokrasi separa demokratik atau authoritarian berbanding demokrasi liberal yang disebut oleh Fukuyama Levinsky sendiri. Memandangkan ciri-ciri dan sejarah mereka yang jauh berbeza, adalah jelas bahawa peralihan demokrasi bagi negara-negara bekas penjajah adalah tidak memadai berbanding dengan model demokrasi liberal barat. Ini terbukti dengan adanya isu-isu sensitif yang dinyatakan secara jelas dalam Perlembagaan Persekutuan seperti Hak Istimewa Orang Melayu, Perkara 153, status bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Persekutuan, Perkara 152, status agama Islam sebagai bahasa rasmi Persekutuan Agama, Perkara 3, dan kuasa kedaulatan Raja-Raja Melayu, Perkara 181. Hak kebebasan dan hak warga negara yang termaktub dalam perlembagaan adalah mekanisme tambahan yang menjamin hak orang bukan Melayu. Walau bagaimanapun, apabila dilihat dari perspektif demokrasi liberal, klausul seperti ini sering menerima tafsiran negatif dan dianggap sebagai bertentangan dengan idea kesesamaan. Supaya ia lebih stabil dalam aplikasi di negara bekas penjajah, pemantapan prinsip demokrasi harus melalui proses penyesuaian Liz. Malah Mahathir telah menegaskan bahawa demokrasi Malaysia adalah demokrasi Asia yang mempunyai ciri-ciri khusus dan tidak boleh sama sekali serupa dengan demokrasi liberal barat yang mendaulatkan hak asasi sepenuhnya, prinsip. Namun, adalah tidak wajar untuk melihat kajian ini melalui kacamata demokrasi secara umum. Ia sepatutnya dilihat dari sudut demokrasi dan integrasi nasional bagi menangani persoalan kajian. Oleh itu, kajian Rabuska dan Shapley 1972, Horowitz 2001, Chua 2003 dan Hussein 2015 adalah lebih penting untuk dibincangkan bagi memahami kaitan antara demokrasi dan integrasi sosial antara kumpulan etnik. Ketiga, struktur sistem berparlimen di Malaysia. Pertama, kerajaan Malaysia dibezakan oleh demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang tersendiri kerana Parlimen Malaysia terdiri daripada 3 badan, yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Kedua, setiap negara mempunyai kaedah dan sistem pemerintahan sendiri. Istilah seperti demokrasi, sosialisme, monarki dan lain-lain digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan negara. Terdapat satu bentuk kerajaan dalam sistem ini yang membolehkan penyertaan rakyat dalam memimpin dan mengurus kerajaan negara. Ketiga, dalam pada itu terdapat juga kerajaan yang menyekat keupayaan rakyat untuk mengambil bahagian dalam hal ehwal negara. Empat, sebuah negara yang mendaulatkan hak rakyatnya untuk kebebasan mendapat banyak manfaat daripada sistem politik demokrasi. Sistem yang diterangkannya memberikan suara dan keutamaan majoriti penduduk diutamakan. Ungkapan kerajaan rakyat dari rakyat untuk rakyat adalah gambaran umum tentang demokrasi. Kelima, konsep kerajaan rakyat adalah penting kepada demokrasi. Rakyat memegang kuasa dalam demokrasi. Autokrasi dan demokrasi adalah istilah yang saling eksklusif. Dalam autokrasi, rakyat tidak mempunyai suara dan tidak dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam keputusan yang mentadbir. Yang keempat, pelaksanaan sistem demokrasi di Malaysia. Menurut artikel 44 Perlembagaan Persekutuan, kerajaan Malaysia ialah kerajaan demokrasi berparlimen dengan raja berperlembagaan. Dalam sistem ini yang di-Pertuan Agong dan 2 majlis yang dikenali sebagai Dewan Negara dan Dewan Rakyat membentuk parlimen yang mempunyai kuasa perundangan ke atas persekutuan.
Badan yang membuat undang-undang dan dasar bagi pihak rakyat iaitu Parlimen memegang jawatan tertinggi. Dalam demokrasi berparlimen, rakyat memilih kerajaan dan pemimpin. Wakil rakyat sama ada dipilih untuk berkhidmat di Dewan Undangan Negeri atau sebagai ahli kawasan parlimen akan bertanggungjawab dan berusaha melindungi hak rakyat yang diwakilinya. Dalam demokrasi berparlimen ini, memilih pemimpin dan membentuk kerajaan dilakukan melalui pilihan raya. Satu cara untuk orang ramai mengambil bahagian dalam membuat keputusan politik adalah melalui pilihan raya. Hak untuk memilih parti atau entiti lain untuk membentuk kerajaan diberikan kepada rakyat melalui pilihan raya. Parti yang akan memerintah negara dan mengarahkan hala tuju pembangunan serta masa depan rakyat akan ditentukan oleh kuasa rakyat. Yang kelima, cabaran kepada pelaksanaan sistem demokrasi di Malaysia. Semua peserta dalam proses politik menjunjung nilai asas demokrasi yang menekankan kepentingan memilih wakil rakyat yang benar-benar mewakili kehendak pengundi yang memilih mereka. Seterusnya, berikutan pilihan raya yang mungkin mengakibatkan pertukaran kerajaan. Ia bertentangan dengan kehendak dan kehendak rakyat yang mengundi apabila pegawai yang dipilih bertukar parti. Orang ramai akhirnya menghilang kepercayaan terhadap demokrasi. Walaupun masyarakat sivil negara semakin besar dan lebih berpengaruh, fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang keperluan untuk undang-undang yang melindungi hak dan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Seterusnya, penolakan untuk mengundi secara berleluasa di Malaysia adalah mencabar. Pilihan raya akan terus menjadi kaedah utama pemilihan pemimpin negara walaupun wujud sekumpulan rakyat yang sedar politik dan prihatin dengan perkara-perkara selain yang berkaitan dengan makanan dan minuman, pendapatan dan harta benda lain. Boikot ahli politik yang tidak menyokong tunjang dan nilai demokrasi yang ideal adalah tidak boleh dilaksanakan di Malaysia. Budaya politik yang berasaskan beberapa cita-cita yang paling ketara ialah kaum dan etnik. Malah, setiap kali isu perkauman atau etnik dibangkitkan, walaupun ia dilakukan dengan sengaja untuk menarik sokongan ahli politik daripada kumpulan kaum atau etnik tertentu. Walaupun tidak unik kepada mana-mana kumpulan kaum atau etnik tertentu, sentimen primordial masih meresapi masyarakat Malaysia. Malah semasa kebangkitan politik alternatif di Malaysia pertama kali diwakili oleh Pakatan Rakyat dan kemudian Pakatan Harapan, isu kaum, agama dan etnik mendominasi landscape politik. Ini mengakibatkan kekalahan politik alternatif yang meletakkan sistem demokrasi Malaysia dalam risiko. Untuk yang keenam, kelemahan dan kekuatan sistem demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi mempunyai kepentingan yang besar. Ia menerangkan sistem yang memberi berat kepada pendapat dan keinginan sebahagian besar penduduk. Demokrasi sering disebut sebagai kerajaan rakyat, daripada rakyat untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat bertanggungjawab. Rakyat akan memilih pengasas atau ketua eksekutif kerajaan. Lawan autokrasi ialah demokrasi. Demokrasi secara sejarah bukanlah bentuk kerajaan yang paling lazim. Demokrasi kanan semula jadi, liberalisme demokratik dan demokrasi moden adalah tiga jenis demokrasi utama yang wujud atau telah wujud. Selain daripada sektor sosial atau cara menjalankan sebuah masyarakat, demokrasi juga merupakan sistem pemerintahan di mana rakyat atau lebih dikenali sebagai kerajaan rakyat menentukan bagaimana sesebuah negara itu dikendalikan. Demokrasi ialah kerajaan yang dikendalikan oleh dan untuk rakyat menurut Abraham Lincoln. Pilihan raya membolehkan rakyat bebas memilih wakil mereka. Mereka mempunyai hak untuk menggunakan pilihan raya untuk menyokong, mengekalkan atau menukar kerajaan semasa. Selepas Perang Dunia Kedua, banyak negara membuat dakwaan bahawa mereka adalah negara demokrasi yang menjunjung kepentingan rakyat dan mengamalkan demokrasi rakyat apabila menggubal undang-undang atau terlibat dalam aktiviti lain. Okey, untuk seterusnya anda boleh baca sendiri slide untuk kelemahan dan kekuatan sistem demokrasi.
Okey, untuk analisis kajian pula yang ketujuh. Okey, kepentingan rakyat dilindungi oleh perlembagaan. Kedua, bidang kuasa yang di-Pertuan Agong mengikut Perlembagaan Malaysia. Ketiga, sistem pemerintahan di Malaysia. Okey, ada badan perundangan dan badan pelaksana. Badan pelaksana ni terdapat 6, iaitu pertama, Kabinet. Ini Majlis Menteri. Kedua, Kementerian. Ketiga, Perkhidmatan Awam. Keempat, Jabatan Kerajaan. Kelima, Badan Berkanun. Dan kelima, Suruhanjaya. Okey. Yang last sekali, Badan Kehakiman. Okey, untuk yang ke-8, cadangan penambahbaikan. Okey, pertama, senario terbaik untuk demokrasi adalah untuk semua rakyat menegakkan nilai asas demokrasi yang menekankan kepentingan memilih wakil rakyat yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Ia bertentangan dengan kehendak rakyat yang menyertai proses pengundian. Pegawai yang dipilih bertukar parti selepas pilihan raya yang berpotensi mengakibatkan pertukaran kerajaan. Okey, sikap tidak peduli terhadap penyertaan secara aktif dalam sistem demokrasi berkembang akibat orang yang akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap sistem tersebut, iaitu demokrasi. Pilihan raya akan terus menjadi kaedah utama pemilihan pemimpin negara walaupun wujud sekumpulan rakyat yang sedar politik dan mengambil berat tentang perkara-perkara lain yang berkaitan dengan makanan dan minuman, pendapatan dan harta benda lain. Mungkin aktivisme masyarakat melalui pertubuhan bukan kerajaan akan menggantikan aktivisme politik sebagai tumpuan utama masyarakat sivil. Okey, untuk kesimpulan pula, kestabilan politik yang bebas daripada huru-hara yang terdapat di negara lain. Hasilnya, semua orang boleh hidup dengan selamat dan sejahtera tanpa perlu risau. Pengasingan kuasa yang berjaya dilaksanakan di negara ini menghalang pencerobohan kuasa oleh beberapa entiti kerajaan. Seterusnya, pilihan raya umum yang diadakan, rakyat berpeluang memilih wakil rakyat yang benar-benar berkuasa buat sementara waktu. Sistem pilihan raya yang berkesan di negara ini mewujudkan corak tadbir urus yang dihormati oleh negara lain. Seterusnya, rakyat yang berdisiplin dan menghormati pemimpin negara dapat dilahirkan dengan keagungan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang negara. Untuk memelihara kedaulatan negara pada masa hadapan, rakyat semua kaum perlu mematuhi perlembagaan. Untuk mengekalkan keamanan dan kedaulatan negara secara konsisten, rakyat mesti mematuhi kerajaan. Institusi kerajaan diraja yang berfungsi sebagai jaring keselamatan bagi semua rakyat negara ini perlu dihormati. Okey, itu saja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih.